Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab solat berjemaah. Hadis ke 85. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu yuhaddisu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza tatahhara ar-rajulu thumma atal masjida yar'a as-salata kataba lahu katibahu aw katibuhu bikulli khutwatin yakhtuha ila al-masjid 10 hasanat wal qa'idu yar'a as-salata kal qanit wa yuktabu minal musallin min hina yakhruju min baitihi hatta yarji'a ilaihi, rawahu Ahmad. Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang hamba itu berwuduk dengan sempurna kemudian pergi ke masjid dan menunggu solat, maka malaikat pencatat amalan menuliskan untuknya 10 hasanah sebagai ganjaran bagi setiap langkah yang dia langkah untuk pergi ke masjid. Seseorang yang duduk menunggu solat ialah seumpama seorang yang sibuk beribadat. Dia dikira dalam kalangan orang-orang yang sibuk bersolat sejak dia keluar dari rumahnya sehinggalah dia pulang ke rumahnya. Musnad Ahmad. Alhamdulillah, tuan-tuan dia pagi ini kita membaca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk solat berjemaah. Hadis yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir ni salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uqbah bin Amir ni dia bukan orang Mekah. Orang Mekah pun bukan, orang Madinah pun bukan. Dalam kitab-kitab sirah disebut Uqbah bin Amir ni dia duduk dekat satu tempat Syi'ab Arab, ada mungkin berdekatan dengan belah-belah Madinah sana. Jadi Nabi SAW ketika mana Nabi berhijrah ke Madinah, ketika itu umur dia baru 15 tahun. 15 tahun dia dapat tahu ada Nabi yang diutus, dah hijrah ke Madinah. Maka dia pergi ke Madinah dan dia membai'ah Nabi. Maksudnya dia masuk Islam lah. Dia membai'ah Nabi. Dia lahir 15, masa Nabi hijrah umur dia 15 tahun. Dia meninggal, ulama-ulama tarikh menyebutkan sekitar dalam 58 hijrah. Jadi umur dia lebih kurang dalam 73 tahun lah umur dia. Dari sudut hadis Nabi, para ulama hadis kata dia ada meriwayatkan sekitar 55 hadis yang dia riwayatkan. Uqbah bin Amir Al-Juhani, dia disebutkan kepada puak-puak Al-Juhani. Ada banyak kabilah kan. Kabilah jadi Arab ni dia biasa duduk satu kabilah, duduk perkampungan dia, perkampungan adalah tempat-tempat perkampungan Arab Al-Juhani. Dia berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut perang-perang Nabi, dan dia ni antara orang yang banyak menghafal Al-Quran, kemudian banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara orang yang suaranya sedap dalam kalangan sahabat ialah Uqbah bin Amir Al-Juhani ini. Uqbah ni pernah satu ketika zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, dia jadi khalifah pada ketika itu. Umar Al-Khattab dipanggil Uqbah bin Amir Al-Juhani ni baca Quran untuk dia, untuk khalifah. Jadi Uqbah pun dia baca ayat Quran sampai peringkat Sayyidina Umar Al-Khattab dia menangis, menitik air mata dia, tak henti-henti menangis. Ini kalau kita tengok pemimpin yang dibina saksiahnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di gini.
Dia suka mendengar ayat-ayat Quran. Panggil orang yang pandai baca Quran, baca, kemudian dengar sampai peringkat menangis. Sebab apa Umar Al-Khattab dia menangis bila baca? Sebab dia faham. Kita kalau baca Quran panjang sikit bukan menangis. Aduh, boring kan, sakit pinggang lah, sakit lutut lah kan. Sebab apa? Sebab kita tak faham. Jadi kita kena belajar lah. Bahasa Arab ni kita kena reti kat sikit-sikit. Kita ni orang Melayu, tapi ibadat kita, solat ni start pada mula sampai akhir semua bahasa Arab. Pelik, ajaib kan. Kita orang Melayu, tapi ibadat dia start pada takbiratul ihram sampai salam semua bahasa Arab. Dan kita pun tak faham, sepatah habuk kan. Jadi kena boleh lah. Tak bahasa Arab ni tak semua, kena sikit kita kena boleh benda-benda asal dalam solat tu, perkataan-perkataan tu semua kita kena tahu supaya dia datang khusyuk lah, kita faham. Dia beza bila kita baca kita faham dengan baca tak faham, dia beza. Saya pun dululah tak belajar bahasa Arab macam tuan jugalah, tak reti. Tapi bila kita dah belajar tu lain, kita faham, kita boleh menghayati, menikmati makna-makna ni sebaliknya. Jadi Umar Al-Khattab dia suruh orang yang pandai baca Quran ni bacakan Quran untuk dia. Dan Uqbah bin Amir Al-Juhani ni, dia ni ditaklifkan, diberi tanggungjawab, dia panglima perang sampai ke Mesir. Dia banyak berkhidmat dekat Mesir. Kemudian dia akhirnya dia meninggal dekat Mesir. Bagi tuan-tuan yang pernah pergi Mesir, dia ada satu nama dia Jabal Muqattam dekat Mesir. Jadi dia ada apa nama ni, ada makam dia di situ. Dan Uqbah bin Amir ni, dia ni juga salah seorang penulis wahyu Nabi. Dia ada satu mushaf yang dia tulis dengan tangan dia sendiri, ada dekat Mesir. Dan sebelum dia mati, dia pesan pada orang Mesir ada 3 perkara. Dia pesan, dia kata yang pertama, pastikan kamu kalau nak meriwayatkan hadis, ambil hadis itu daripada orang yang thiqah, yang boleh dipercayai. Sebab zaman dia ni zaman dah timbul fitnah. Ambil daripada orang thiqah, kata dia. Yang kedua, dia pesan jangan berhutang. Mungkin banyak orang berhutang masa tu, orang Mesir. Dan ketiga, dia kata dia ni seorang ahli bahasa yang hebat. Uqbah bin Amir Al-Juhani, dia bahasa dia hebat. Yang ketiga, dia pesan jangan banyak bersyair. Dia ni kaki ahli syair. Dia kata jangan banyak bersyair. Sekiranya kamu banyak bersyair, berprosa bahasa yang tinggi, menyebabkan kamu jauh daripada Al-Quran. Jadi dia pesan 3 perkara pada orang Mesir. Ambil hadis daripada orang yang siqah, boleh percayai, jangan banyak berhutang, dan jangan banyak ayat-ayat, main ayat-ayat syair ni, yang menyebabkan kamu jauh daripada Al-Quran. Itu pesanan dia pada orang Mesir. Dan hadis-hadis dia yang diriwayatkan, banyak orang Mesir riwayatkan hadis dia. Uqbah bin Amir Al-Juhani yuhaddithu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis ni, Nabi kata idza tatahhara rajul, apabila seseorang lelaki itu dia bersihkan badan, dia ambil wuduk. Jadi kita nak pergi ke masjid, nak pergi ke surau, pertama ambil wuduk daripada rumah. Ini banyak kali dah kita sebut. Kemudian atas masjidan, summa atas masjidan. Kemudian dia datanglah ke masjid dan ke surau ke yar'a salah. Datang ni Nabi ajar datang awal. Yar'a salah ni tunggu waktu salat. Bukan dah azan baru kita datang. Ini yang terbaik lah. Maksud yang terbaik bila kita ni tak ada kerja apa-apa, sebelum waktu solat tu datang sebelum azan. Yar'a salah, tunggu waktu solat itu, tunggu bila azan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, katabalahu katibahu au katibuhu bi kulli khutwatin yakhtu biha ilal masjid asyara hasanat. Jadi dia tulis bagi dia yang dah datang ke masjid, yang duduk dekat masjid itu nunggu waktu solat, waktu azan, maka setiap langkah yang dia langkah pergi ke masjid itu, maka ditulis oleh malaikat pencatat pahala dengan 10 kebaikan. Sebelum ni kita pernah cerita setiap langkah tu ada pahala, langkah kanan kiri ada pahala. Hadis ni datang, dia cerita per langkah tu pula. Setiap langkah, satu langkah tu ada 10 kebaikan. Langkah kanan 10, langkah kiri 10. Dulu hadis tu langkah kanan dapat pahala, langkah kiri dosa buang, jenis macam tu. Yang ni dia kata setiap langkah tu ada malaikat. Maksudnya malaikat Allah ni bila kita datang ke masjid ni, ke surau, dia ada berjenis-jenis. Ada satu jenis malaikat tukang bagi
markah lah kita kata sini kan, 10 langkah je 10, satu langkah 10. Ada jenis malaikat tulis langkah je tampak pahala kanan, langkah je buang dosa. So banyak kelebihan. Kemudian kata Nabi SAW, wal qa'idu yar'a lis-salah kal qanit. Orang yang duduk tunggu waktu solat ini, seluruh waktu dia duduk itu kal qanit, dikira ada malaikat yang mencatat ini sebagai penuh dengan ibadat. Dia kata wa yuktabu minal musallin hina wa yuktabu minal musallin min hina yakhruju min baitihi hatta yarji'a ilahi. Dia ditulis bagi orang yang duduk sampai tu start dia duduk tu, ditulis pahalanya pahala orang yang salat. Start dia mula duduk tu, daripada mula dia datang bergerak sampailah dia sampai ke rumah. Jadi penilaian malaikat tu bila kita ni pasang niat, okey, niat nak sembahyang subuh, pergi kita datang katakan pukul 5.50 ke 5.45, start kita langkah keluar rumah, satu dia pergi ke masjid, duduk semua ibadat, semua pergi tandas ke, duduk dan tandas lama ke, solat dia duduk, lepas tu ada tazkirah, sampai kita balik, sampai kita langkah balik masuk dalam rumah. So start mula tu punya jauh banyak, bukan kita dah keluar tu tak, tapi sampai balik langkah kaki masuk rumah, itu semua dinilai dengan ibadat orang yang salat dan juga ibadat-ibadat yang baik. InsyaAllah tuan-tuan ya, bila kita dengar hadis ni, banyak kelebihan. Moga-moga kita dapat amal dan sampaikan sama-sama. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu